Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua orang masih lagi ceria, masih lagi bertenaga dan masih lagi sabar menanti masalah berkenaan dengan COVID ni berlalu. Okey, so saya buat video ni sebab saya terpanggil apabila banyak kawan-kawan bertanya kepada saya tentang pembelajaran online dan soalan yang sama ditanyakan kepada saya berkali-kali iaitu, "Doktor, macam mana kalau pelajar saya tak mempunyai akses kepada, sambungan internet yang stabil, ataupun mungkin, kena cari tempat yang ada wifi, kena tumpang hotspot daripada, ahli keluarga dan sebagainya ya. Jadi, saya rasa saya kena cakap something berkenaan dengan perkara ni dan jawapan saya terbahagi kepada 3. Okey, 3 bahagian. So, pertama sekali saya nak kata, first sekali bila kita mendengar, terma ataupun frasa pembelajaran dalam talian, apa yang terbayang di fikiran kita? Itu paling penting sebab ada setengah orang bila dikata pembelajaran dalam talian, dia membayangkan duduk bersama-sama dengan pelajar di hadapan webcam dan sama-sama belajar pada masa yang sama. Mungkin menggunakan aplikasi Zoom ke, menggunakan Skype ke, menggunakan Google Hangout ke, ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk daripada pembelajaran dalam talian, tapi tak semestinya yang ini sahaja. So, jawapan saya, bahagian pertama dalam jawapan saya untuk soalan yang berkaitan dengan internet connection ni adalah sekiranya pelajar mempunyai masalah um, akses kepada internet yang stabil, saya rasa kita boleh beralih daripada sinkronus kepada asinkronus. Jadi saya rasa perkara pertama yang kita sebagai guru kena faham dalam pembelajaran talian adalah pembelajaran dalam talian ni boleh bahagi kepada dua. Satu, kita panggil sebagai pembelajaran secara segera ataupun asinkronus. Yang kedua, apa yang kita panggil sebagai pembelajaran dalam talian tak segera. Oh sorry, pembelajaran dalam talian segera dipanggil sebagai sinkronus. Saya betulkan diri saya. Pembelajaran dalam talian secara tak segera dipanggil sebagai asinkronus. Ya. Jadi bermaksud segera dengan tak segera ni apa, doktor? Segera ni bermaksud kita segeralah. Gitu macam nama lagu Segera segera bersama-sama dengan pelajar. Maksudnya kita cakap dengan pelajar, kita jumpa bersama-sama pada pukul 2 petang katakan. Dan saya akan buat kelas dalam talian sehingga pukul 4 petang. Jumpa di mana terpulang kepada kita, tak kisahlah. Mungkin kita jumpa bersama-sama dalam Zoom, ataupun kita jumpa sama-sama dalam Skype, ataupun kita jumpa sama-sama dalam uh, Google Hangout, ataupun sesimpel-simpel kita jumpa bersama-sama dalam WhatsApp. Tapi you mesti on you punya WhatsApp, you mesti berada kat depan WhatsApp you daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Ataupun mungkin menggunakan platform pembelajaran dalam talian di universiti. Saya nak awak berada di situ daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Sepanjang tempoh awak berada di situ, kita akan buat ni together. Jadi itu maksudnya semua pelajar mendapat manfaat ataupun belajar daripada sumber yang sama pada masa yang sama. Itu dinamakan sebagai sinkronus. Maksudnya kita segera, semua orang belajar segera. Tapi kalau yang tak segera ni bermaksud mungkin kita sediakan bahan pembelajaran talian, tapi kita biarkan pelajar akses kepada bahan tersebut, belajar daripada bahan tersebut pada masa pada masa masing-masing, bila-bila di internet lah, dan juga di tempat masing-masing yang mana dia rasa selesa. Jadi bermakna ini dipanggil sebagai location independent learning. Jadi bermaksud kalau katakan kita tak boleh buat pembelajaran dalam talian secara segera, kita masih boleh buat pembelajaran dalam talian secara tak segera. Katakanlah sebagai contoh, kita ambil handphone. Saya ambil handphone saya contoh. Okey, ambil handphone, lepas tu kita rekod video kita mengajar. Lepas tu kita letak dekat dalam WhatsApp contohnya. Itu adalah pembelajaran dalam talian secara tak segera lah. Basically video tu ada, bila-bila pelajar nak tonton boleh terpulang kepada dia. Tapi yang penting dia boleh belajar daripada benda tu, bahannya ada, cuma ikut masa dia dan dia buat di tempat dia sendiri. Itu maknanya tak segera. Jadi, saranan saya kepada kawan-kawan yang menghadapi masalah pelajar tidak mempunyai akses kepada connection internet yang stabil, beralih daripada sinkronus kepada asinkronus. Jadi bermakna jangan risau kalau tak boleh buat segera, kita buat secara tak segera. Yang penting kita sediakan bahan pengajaran. Sebagai contoh dalam video saya pertama, saya dah ajar macam mana nak buat screencasting.
Dalam video saya yang kedua, saya ada ajar macam mana nak menggunakan Flipgrid. Okay, saya ada sebut dan saya ada sentuh dan saya tunjukkan macam mana rupa Flipgrid tu. Ini semua adalah bentuk-bentuk, bukan bentuk-bentuk, ini semua adalah tools online yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran tak segerak, asynchronous. Jadi, yang penting kita bangunkan bahan tu, lepas tu terpulang kepada pelajar bila dia boleh akses kepada bahan tu. Jadi maknanya katakanlah internet connection dia tak stabil, dia tak semestinya akses kepada bahan pembelajaran tu pada hari dan masa yang kita naikkan benda tu. Mungkin esok, mungkin lusa, tapi yang penting benda tu ada untuk dia nak akses bila internet connection dia menjadi stabil. Ya. Okay, so tu adalah jawapan saya yang pertama lah. Okay. Yang kedua, berkenaan dengan task-based online activities. Saya rasa bila kita sebut pembelajaran online, kita cepat membayangkan pembelajaran online yang gempak-gempak. Macam contohnya, for example, kita bayangkan Zoom, kita bayangkan boleh berinteraksi macam apa ni orang kata dalam webinar, ataupun kita bayangkan kita boleh berinteraksi dalam apa ni web conference dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kalau kita bagi assignment kepada pelajar online, itu pun sebenarnya satu bentuk pembelajaran. Saya pernah mendengar satu quotation daripada Tok Guru saya, Dr. Muhammad Amin MB, yang mengajar saya banyaklah tentang online learning ni. Dia cakap kadang-kadang we are too busy teaching that we forgot to actually see whether learning happens. Maknanya kita selalunya bila kita jadi pensyarah ataupun kita ni jadi guru, kita selalu sangat mementingkan kita mengajar habis silibus, kita dapat sampaikan apa yang kita nak sampaikan, tapi kita terlupa nak tengok sama ada pelajar kita ni sebenarnya mempelajari tak apa yang kita berikan tu, memahami tak apa yang kita beri tu. Jadi, tak semestinya hanya apabila kita teach baru learning happens. Not necessarily like that. Kadang-kadang kita hanyalah pemudacara ataupun kita hanyalah orang yang mereka pengalaman pembelajaran tu sahaja. Tapi kita dah adakan satu ruang ataupun pengalaman pembelajaran yang membolehkan dia untuk belajar. Dia boleh dapat ilmu tu daripada bermacam-macam sumber. Jadi bermaksud, katakan kita bagi assignment untuk dia buat, itu sahaja pun akan menyebabkan dia buat research. Bila dia buat research, dia cari bahan online dan sebagainya, dia baca banyak benda, ini sebenarnya adalah satu bentuk pembelajaran juga. Jadi maksudnya, selain daripada kita mengajar secara sinkronus ataupun asinkronus, jangan juga underestimate task-based learning. Maksudnya benda-benda yang task yang kita berikan kepada mereka, sebenarnya itu pun akan menyebabkan mereka belajar juga. Sebab zaman sekarang, zaman pembelajaran abad ke-21, Education 4.0, pembelajaran tu boleh berlaku bukan dengan satu hala, one way, bukan dengan dua hala pun bukan, it's not two way juga, it's multiple ways. Maksudnya, bukan hanya kita kepada pelajar, itu one way, bukan juga kita kepada pelajar, pelajar kepada kita, two way pun bukan. Sekarang ni, kita kepada pelajar pun ya, pelajar dengan pelajar pun boleh belajar from each other, pelajar dengan industri, dengan dunia luar pun boleh, sebab sekarang kita ada internet kan. Jadi kita boleh reka pengalaman pembelajaran untuk dia dan dia boleh cari sendiri dan dia ikut apa yang kita dah structurekan tu. Jadi bila dia mengikut structure tu, sebenarnya dia akan belajar daripada sumber-sumber yang lain ni. Jadi jangan risau sangat dari segi sudut kita yang kena mengajar baru dia boleh tahu. Okay? So dia boleh belajar daripada bermacam-macam sumber yang lain. Cuma kita kena betul-betul fikirkan instruction design kita yang sesuai dan tepat dan efektif supaya pengalaman pembelajaran itu akan membolehkan dia untuk belajar. So itu bahagian kedua dalam jawapan saya untuk soalan internet connection ni. Sebab bila kita menggunakan task based, dia tak semestinya kena ada internet connection yang kuat. Kita hanya paskan tugasan melalui email, melalui WhatsApp, melalui phone call pun boleh ya. Jadi ini semua, dan bila kita dah bagi, dia buat. Bila dia buat, dia akan belajar. So ini adalah task based. Jadi ini adalah bahagian jawapan saya yang kedua. Yang ketiga, saya nak kata, do not underestimate simple things.
Sebab sekarang ni saya perasan lah, bagus, bila kita mula berminat dengan online learning ni, baguslah kita mencuba pelbagai apps dan tools kan. Ada yang tanya saya macam nak guna Padlet, ada yang tanya saya macam mana nak guna Zoom, ada yang tanya saya macam nak guna Flipgrid, macam mana nak guna Quizzes dan sebagainya. Bagus, kita berminat dan kita nak cuba, tapi at the same time, jangan underestimate the effectiveness of using something simple. Sebagai contoh, WhatsApp. Kita boleh mengajar melalui WhatsApp dan saya masih mengajar melalui WhatsApp. Walaupun saya juga menggunakan semua apps, tools, website yang lain tu saya guna juga, tapi saya masih mengajar menggunakan WhatsApp. Ada banyak fungsi dalam WhatsApp tu, banyak sangat kita boleh buat dalam WhatsApp untuk belajar sebenarnya. Jadi jangan underestimate benda-benda yang simple macam WhatsApp, macam Google Document tu sebenarnya boleh buat collaborative learning menggunakan Google Document. Satu dokumen tu jika kita kongsikan dengan beberapa orang pelajar boleh bersama-sama membuat satu kerja berkumpulan dalam satu Google Document sebenarnya. Dan kita juga boleh menggunakan Google Forms, ya. Google Forms, kita juga boleh menggunakan Google Drive. Ini semua benda-benda yang simple, yang selalu orang underestimate benda-benda macam ni. Dan bila kita kata pembelajaran atas talian, dalam talian ni dia bayangkan benda-benda yang gempak-gempak lah, macam kita nak segerak dengan pelajar dalam Zoom, Google Hangout dan sebagainya. Bagus kalau internet connection kita okey, kebetulan pelajar kita pun semua ada internet connection yang okey, kita boleh teruskan. Tapi kalau katakan for example kita tengok kategori pelajar kita ada tu mungkin selalunya pelajar undergrad dia lagi muda daripada postgrad, dia mungkin tak berkemampuan macam pelajar postgrad. Pelajar pasca siswaza kebanyakannya bekerja. Mereka ada internet connection kerana yang stabil, kerana mereka ada duit nak beli, nak bayar bill phone yang nak dapatkan telco provider yang bagus untuk bagi dia internet connection yang stabil. Tapi kalau pelajar yang undergrad, kadang-kadang dia tak ada semua benda tu. Jadi kita kena ambil kira pelajar kita di luar bandar, pelajar kita yang latar belakangnya tak berapa tahu tentang benda-benda macam ni dan sebagainya. Jadi ini membawa kita semula kepada satu persoalan penting yang akan saya sentuh di hujung video nanti, iaitu semuanya kembali kepada kita punya instructional design. Kalau kita instruction design ni apa sebenarnya? Instruction design ni bermaksud kita apa yang kita buat untuk kita nak mereka bentuk kita punya pengalaman pembelajaran tu. Sebelum kita mengajar, kita tak boleh terjah je. Maksudnya katakanlah kita ada kelas. Dulu sebelum berlakunya COVID dan perintah kawalan pergerakan semua ni, kita boleh masuk kelas mengajar kan. Adakah kita terus masuk sahaja terjah bawa slide dan mengajar? Kalau ada tak apa, it's okay. Lepas ni kita cuba ubah. Maksudnya dia tak boleh macam tu. Sebelum kita masuk kelas, kita kena ada satu proses di mana kita kena mereka bentuk dahulu kita punya pengalaman pembelajaran tu. Kita kena design kita punya instruction. Kita nak mengajar macam mana. Bila dalam proses kita nak mereka bentuk pengalaman pembelajaran tu, kita kena ambil kira banyak perkara lah. Antara benda yang kita kena ambil kira adalah kita punya pelajar. Lepas tu kita punya pelajar tu bermaksud dia punya latar belakang dia punya location berada kat mana. Kalau kita online kan, sekarang ni pelajar kat tempat masing-masing, so location dia dekat mana. Lepas tu dia punya akses kepada internet connection, device yang dia pakai, dari smartphone ke, tak ada ke, ataupun kalau smartphone generasi yang mana satu kan. Ini semua patutnya kita kena ambil kira ketika kita mereka bentuk pengalaman pembelajaran tu. Sebelum saya memulakan kelas pada awal semester dan juga amplified by also apabila sebelum saya masuk kepada mana-mana kaedah pengajaran baru yang saya nak cuba, saya akan membuat kajian ketersediaan dulu. Dengar macam gempak tapi tak susah nak buat. Basically ambil Google Form, buat soalan untuk kita nak assess ketersediaan pelajar kita untuk kaedah yang kita nak gunakan. Kalau kita nak gunakan kaedah pembelajaran dalam talian pun, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus, ada yang task based, ada yang simple-simple macam sinkronus ataupun asinkronus pun, ada yang simple macam guna WhatsApp je, guna email je ke kan. Ada je. Tapi kita nak menggunakan benda tu, kita nak tahu pelajar kita bersedia ataupun tak, dari segi dia punya device, dari segi internet connection dia, dari segi dia sendiri kesedaran dia terhadap benda-benda pembelajaran talian ni, dia punya kemahiran dia ada ke tak ada Jadi kita boleh buat kajian ketersediaan tu dahulu. Lepas tu kita bagi je link Google Form tu, pelajar jawab, based on that mungkin kita boleh ambil kira untuk kita nak buat kita punya instruction design. So itulah jawapan saya kepada
Kalau pelajar saya tak ada internet connection yang stabil, saya nak buat macam mana? So saya dah bagi beberapa option. Yang pertama tadi saya dah kata mungkin boleh beralih ataupun menukar cara ataupun kaedah penyampaian tu daripada synchronous kepada asynchronous. Kedua, saya dah kata jangan underestimate task-based learning, di mana apa task yang kita bagi pada pelajar, kita boleh reka bentuk task tu supaya akan menyebabkan dia terpaksa mencari sumber-sumber dan akhirnya dia akan belajar daripada proses tu. Dan yang ketiga, saya dah kata jangan lupa dan jangan pandang rendah ataupun underestimate ataupun terlepas pandang uh, benda-benda simple yang telah pun sedia ada yang tak memerlukan kita untuk belajar benda yang baru. Macam Google Drive, Google Form, Google Document. Saya guna benda-benda ni. Kadang-kadang saya guna Google Document saja untuk membuat aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Saya sharekan satu Google Document, pelajar semua datang ke dokumen yang sama untuk membuat pendrafan, pembetulan dan sebagainya. So itu pun saya boleh gunakan. Jadi jangan underestimate benda-benda yang mudah macam ni. Nak mengajar melalui WhatsApp, nak mengajar melalui phone call, melalui email, melalui Telegram ni semua. Telegram apps simple je benda tu. Jadi ini semua jangan underestimate. Dan last kali kesimpulan saya adalah sebelum kita memilih sesuatu kaedah pengajaran yang kita nak gunakan dalam talian tu. Dalam talian pun ada banyak kaedah. Nak guna yang mana satu tu, kita kena buat instructional design yang betul. Tak boleh terus terjah. Oh, hari ni saya belajar apps Zoom. Oh, hari ni saya nak buat Zoom. Tapi pelajar lebih daripada separuh kelas berada di kawasan pedalaman. Tak sesuai lah untuk buat Zoom. Tak sesuai untuk buat synchronous. Mungkin boleh buat synchronous kalau memang tak ada juga apa ni uh, apa ni uh, tak ada juga internet langsung, dan boleh guna task based. Remote learning pun is something yang kita boleh buat walaupun benda dalam talian, kalau sekiranya dalam talian tidak berjaya dilakukan, belajar dari jauh boleh. So itu saja pesanan saya pada kali ini. Saya harap jangan rasa demotivated untuk teruskan, ya. Saya sebenarnya merasakan kita sebagai guru, kita sebagai pensyarah, we have to do our part. Okay, and this is our part. Sebab doktor dengan nurse dah sangat, saya rasa kesian tengok mereka sangat berusaha untuk menangani wabak ni. They are really doing their part. Dan saya rasa saya kena buat part saya juga. Dan part saya adalah memastikan pendidikan di negara ni berjalan. Masing-masing kita semua kan, macam pelajar saya tetap dapat belajar. Pelajar saya tetap juga dapat meneruskan proses pembelajaran dia. Jadi itulah part saya, dan saya tuan-tuan dan perempuan sebagai guru dan juga pensyarah macam saya juga mesti rasa benda yang sama. So, very best of luck for whatever that you're going to try for your class today and onwards. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Kalau ada rezeki, saya akan cuba kongsi lagi perkara-perkara lain. Alright, Assalamualaikum dan bye.